Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan optimis pelaksanaan Akta Strata 757 dapat dilaksanakan selewat-lewatnya hujung tahun ini. Pelaksanaan akta itu nanti adalah berita baik kepada pembeli rumah yang mungkin berdepan masalah projek terbengkalai. Laporan lanjut bersama Syahrizal di Parlimen. Terima kasih rakan tugas di studio. Baiklah, menangkan dalam tempoh 4 hari ini, beberapa kementerian telah melakukan beberapa pindaan yang bakal dilaksanakan untuk menambah baik pelaksanaan dalam pengurusan kementerian-kementerian yang ada yang telah bersidang dalam sidang Dewan Rakyat pada minggu ini. Dan ketika ini bersama saya adalah merupakan timbalan Menteri Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halim Mohamad Sadiq. Baik Datuk, sejauh mana optimisnya kerajaan dapat untuk menguatkuasakan Akta 757 ataupun Akta Strata 757 ini? Okey. Terima kasihlah kepada Astro Wani. Saya nak memaklumkan kepada keseluruhan, kepada rakyat yang ada tentang kedudukan pelaksanaan Akta 757. 757. Dan Akta 757 ini sebenarnya dia akan menggantikan Akta 663. Akta yang sedia ada pada hari ini ialah Akta 663 dan kita akan gantikan telah pun dibentangkan dalam Parlimen dan telah pun diluluskan, iaitu Akta 757. Dan buat masa ini kita telah pun selesai perbincangan dengan semua kerajaan-kerajaan negeri melalui mesyuarat Majlis Negara Kerajaan Tempatan supaya pihak kerajaan negeri menerima cadangan untuk pelaksanaan Akta 757. Maka dengan itu Akta 663 akan obsolet. Dan selain daripada itu, keperluan dalam Akta 757 ini ialah untuk kerajaan negeri membuat resolusi dalam Dewan Undangan Negeri. Dan resolusi itu perlu dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri untuk memberikan kuasa kepada Yang Berhormat Menteri untuk membuat pelantikan kepada pengurusi, kepada Presiden dan juga keanggotaan tribunal yang ada. Dan apabila itu dapat dilakukan, maka dengan itu kita akan dapat wujudkan tribunal pengurusan strata, iaitu satu tribunal untuk kepentingan pengguna yang ada. Maknanya kalau ada dispute, ada apa-apa aduan dan sebagainya, pengadu ataupun pengguna ataupun pembeli rumah dan sebagainya boleh membawa aduan mereka, kes mereka kepada tribunal ini. Datuk, soalan terakhir saya Datuk, secara ringkas kalau boleh Datuk kongsikan, bagaimana dengan pengurusan sisa pepejal yang bakal dilaksanakan pada September nanti? Secara ringkas, adakah Datuk rasa boleh dilaksanakan pada bulan yang disebutkan tu? Okay. Kita letakkan target. Kerana kalau kita tak letakkan target, maknanya bila agaknya? Selama itulah dia akan menjadi sikap sambil lewa ataupun sikap nak buat tak buat. Jadi kita kena letakkan target. Dan bila kita letakkan target, kita kata bulan September mandatory. Kalau tidak dilakukan pengasingan kepada sisa-sisa yang dihasilkan di rumah, maka kita akan ambil tindakan perundangan. Yang ada termaktub di bawah Akta 672. Dan untuk itu kita nak maklumkan kepada rakyat bahawa it's time now. Whether you like it or not, we have to change. Kita kena berubah. Kita kena ubah cara kita menguruskan sampah sarap. Apa itu sisa pepejal? Sampah. Dah sampai masanya kita kena bijak menguruskan sisa pepejal kita. Dah sampai masanya kita perlu bijak dan lebih bertanggungjawab menguruskan sampah-sampah yang dihasilkan oleh kita secara domestik. Maka kerana itu kita perlu letakkan supaya penguatkuasaan ke atas pengurusan untuk pengasingan sisa pepejal daripada rumah, at source ni daripada rumah, dapat dilakukan secara mandatory. Tapi adakah akan dilaksanakan dengan peruntukan undang-undang bila September menjelang? Kerajaan ini bukan zalim, Syah. Kerajaan tidak zalim. Dan apa juga yang diletakkan itu adalah sebagai sebahagian daripada pelaksanaan. Jadi pada peringkat ini pihak SW Corp sedang bekerja keras. CEO-nya yang berbahagia Datuk A.B. Rahim pun turun hari-hari ke merata negeri yang ada untuk buat penjelasan bersama-sama dengan SW Corp di peringkat negeri, pihak berkuasa tempatan, untuk memberikan penjelasan kepada rakyat kenapa perlu kita lebih bertanggungjawab menguruskan sisa pepejal kita. Baik. Terima kasih Datuk. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan di Parlimen ini, dan kembali kepada rakan tugas di studio. Silakan.